Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam untuk semua murid saya. Okay, hari ini kita akan bincangkan balik perbincangan tugasan pada hari ini iaitu tentang penurasan. Lebih kepada fokus kepada kaedah pemisah campuran bab penurasan sains tingkatan 1. Okay. Bincangkan tentang soalan penurasan. Okey, soalan dalam Google Form kamu ya. Soalan penurasan ni adalah sangat famous dalam PT3. Ia akan keluar selalunya bahagian B dan juga bahagian C. Kalau bahagian C dia akan keluar tentang soalan reka cipta. So kita akan bincangkan. Okey, nyatakan inference daripada pemerhatian kepada penurasan ini. Okey, kata kunci bagi soalan ini kamu kena gariskan, iaitu yang pertama. Okey, saya gariskan yang pertama dekat sini adalah inference. Okey, inference ni kamu gariskan. Okey, inference tentang apa? Inference tentang kaedah penurasan. Okey, bila saya sebut pasal inference, okey, inference kamu kena tahu tentang cara penulisannya. Yang pertama kamu kena buat Sekejap. Okey, sekejap ya. Saya padam dulu, tak nampak. Okey, so saya tulis balik. Kamu kena tahu tentang pemerhatian. Okey, bila pemerhatian dia, kamu tahu tentang kaedah penurasan ni, pemerhatian dia adalah hasil turasan akan menjadi jernih. Okey, dekat sini ada dua clue dia, hasil turasan menjadi lebih jernih ataupun jernih. Kita kena tengok juga sebabnya, sebab inference ni mesti tulis pemerhatian kemudian diikuti oleh sebab. Okey, mesti ada sebab. Okey, sebabnya dekat sini adalah penurasan dia akan tapis tentang bahan terampai dan juga mendakkan. Dia tak akan singkirkan mikroorganisma. Jadi air tu tak akan bersih lagi dan tak selamat diminum sebab ada mikroorganisma. Cuma kita boleh asingkan bahan terampai dan juga mendakkan dalam tanah tersebut melalui kaedah penurasan. Jadi jawapan yang pertama, okey, lebih jernih. Okey, dekat sini lebih jernih. Okay, saya gariskan lebih jernih. Dekat sini jernih. Okey, dan seterusnya adalah lebih jernih dan kita kena tahu bahawa kaedah penurasan lebih berkait dengan bahan terampai dan juga mendakkan. Okey, mikroorganisma memang tak ada. So kita pangkahkan dekat sini. Pangkahkan mikroorganisma. So jawapan C itu adalah salah. Kemudian nutrien pula. Okey, yang ini pun tak akan ada. Okey, nutrien ni pun tak akan ada. Sebab nutrien ni lebih kepada kaedah penyulingan. Okey, penyulingan. So, penyulingan dia akan keluarkan mikroorganisma, dia akan keluarkan nutrien dan juga akan keluarkan bahan terampai. Untuk penurasan hanya keluarkan bahan terampai, tak akan keluarkan mikroorganisma dan akan kekalkan nutrien di dalamnya. Okey, jadi jawapan yang lebih tepat adalah jawapan yang pertama. So jawapan yang pertama betul ya. Okey, jawapan kedua betul tetapi jawapan pertama lebih tepat sebab ada perkataan lebih jernih. Jadi hasil rekaan ciptaan kamu tu mesti dapatkan air yang lebih jernih. Dan adakah air turasan ini selamat diminum? Okey, semestinya tidak. Okey, kenapa? Sebab masih ada lagi mikroorganisma. Saya tak berapa arif lagi nak guna pen ni. Okey, mikroorganisma. Okey, so dekat sini mikroorganisma mesti ada lagi dalam kaedah penurasan. Jadi, untuk selamatkan air penurasan yang kamu turas tu, kamu boleh minum dengan syarat kamu bunuh mikroorganisma tu melalui suhu yang sangat tinggi, iaitu melalui proses pendidihan. Okey, jadi soalan yang seterusnya, apakah tindakan selanjutnya? Okey, jika anda ingin minum air yang telah dituras melalui reka cipta penurasan anda. Okey, anda boleh minum dengan syarat anda kena didihkan air yang telah dituras. Sebab bila didihkan air yang dituras ni, okey, perkataan dia didihkan. Okey, didihkan ni maksudnya anda telah membunuh mikroorganisma. Okey.
Okey, dan nutrien masih ada lagi. Sebab itulah selamat diminum. Tapi kalau melalui penyulingan, dekat sini, penyulingan ni maksudnya dia tak ada nutrien. Contohnya air suling yang kita gunakan masa dekat dalam kromatografi tu. Maksudnya air suling tu tak selamat diminum lah. Okey, sebab dia tak ada nutrien. Okey, boleh minum cuma tak ada nutrien. Okey, so apakah cadangan penambahbaikan kepada model penulasan supaya lebih efisien? Okey, lebih efisien maksudnya air itu lebih bersih dan juga air itu tidak berbau. Okey, gunakan botol yang lebih kecil. Maksudnya sedikit saja air yang kamu dapat turas. Jadi jawapan ni tidak tepatlah. Okey, tambahkan pelbagai saiz pasir. Maksudnya saya hanya bagi satu saiz pasir saja dekat situ. So kamu gunakan pasir kasar dan juga pasir halus supaya dapat tapis dan turaskan lagi bahan terampai itu lebih banyak. Okey, maksudnya lebih banyak bahan terampai itu kita dapat tapis dan air itu akan menjadi lebih bersih. Dan gunakan serbuk arang. Serbuk arang ni adalah untuk menyerap bau air tanah tadi. Jadi dalam eksperimen saya ni, saya tidak menyuruh kamu untuk membuat serbuk arang. So serbuk arang ni adalah penting untuk menyerap bau tanah tersebut. Dan didihkan terlebih dahulu air yang sebelum dituraskan. Maksudnya dekat sini tak betul lah, kita akan didihkan selepas kita turas. Jadi jawapan yang tepat adalah tambahkan pelbagai saiz pasir dan juga gunakan serbuk arang supaya dapat air yang lebih jernih dan juga air yang tidak berbau. Okey. Okey, seterusnya nyatakan. Okey, nyatakan pemerhatian anda. Okey, pemerhatian anda terhadap warna air yang telah dituras. Okey, warna kamu tadi mesti lebih jernih. Okey, hasil turasan air tetap keruh. Kalau tetap keruh, maksudnya penapisan kamu, tapis tu, cara penapisan kamu tu adalah salah. Susunan batu terlampau jarang. Okey, jarak-jarak sangat. Okey, dia mesti rapat-rapat supaya bahan terapai itu boleh disingkirkan. Dan juga warna hasil turasan, okey, yang kedua adalah warna hasil turasan lebih jernih. Okey, dekat sini lebih jernih. Ini lebih tepat. Air masih berbau tanah sebab saya tidak suruh kamu letak serbuk arang. Kalau saya suruh kamu letak serbuk arang, jadi air itu tidak akan berbau tanah. Jadi jawapan yang tepat adalah warna hasil turasan lebih jernih dan juga air berbau tanah. Okey, kerana tidak ada serbuk arang. Okey, seterusnya penggunaan serbuk arang dalam mesin penuras adalah amat penting. Wajarkan. Wajarkan ni maksudnya kamu kena sokong dengan memberi bukti. Okey, dekat sini serbuk arang adalah sangat wajarlah. Okey, maksudnya penggunaan serbuk arang ni adalah penting. Okey, soalan ni penting. Jadi kita kena repeat balik. Okey, penggunaan serbuk arang ini adalah penting. Kenapa kita kena sokong? Sebab apa? Buktinya adalah serbuk arang dapat menyerap bau dengan yang tidak menyenangkan. Bila soalan wajarkan, kamu jangan tulis perkataan ya. Okey, tak perlu tulis perkataan ya. Kenapa? Sebab soalan ni memang kita kena sokong. Jadi kita kena bagi bukti dia. Okey, jadi wajarkan kamu ambil balik perkataan penggunaan arang. Ini adalah amat penting kerana arang digunakan untuk menyerap bau yang tidak menyenangkan. Dan sokong lagi. Jadi air ini tidak akan berbau air tanah. Okey. So kamu dapat 2 markah dekat situ. Tapi dekat sini saya hanya bagi 1 markah saja. So kita hanya berikan kepentingan serbuk arang. Jadi lepas ni jangan tulis ya ya. Tak payah tulis ya. Terus sokong dengan buktinya. Okey. Seterusnya, okey, padang pasir Sahara adalah kawasan gurun. Maksudnya kawasan gurun ni dia tidak ada air hujan, mungkin sedikit. Okey, jadi air itu kita nak kumpulkan melalui macam mana? Okey, dalam gambar rajah ni kita ada jaringan gergasi. Okey, dalam bahasa Inggerisnya kita panggil fog. Okey, tracks. Okey, dia akan merangkap titisan air. Titisan air itu daripada mana? Titisan air itu daripada atmosfera dekat sini. Okey, so titisan air ni, titisan air, dia akan merangkap wap air. So saya padamkan dulu. Wap air akan merangkap wap air.
okey, akan merangkap wap air menjadi titisan air. Okey, proses wap air ni adalah gas. Titisan air ni adalah cecair. Jadi pertukarannya adalah wap air kepada titisan air, iaitu gas kepada cecair. Okey, jadi air ni datang daripada mana? Okey, air ni datang daripada air di atmosfera. So jawapannya adalah air dalam atmosfera. Air bawah permukaan ni lebih kepada air perigi, lebih kepada air kolam air panas. Okey, air hujan tidak adalah kerana di kawasan gurun ni dia dah cakap dekat dalam soalan ni taburan hujannya adalah sangat sedikit. Okey, jawapan yang tepat adalah air di dalam atmosfera. So saya tandakan. Okey. Apakah proses di mana wap air menjadi titisan air? Yang sini kamu tahu jirim bagi wap air adalah adalah gas. Okey. Manakala titisan air dekat sini adalah cecair. Jadi dekat sini adalah perubahan gas kepada cecair. Jadi jawapannya adalah kondensasi. So jawapannya adalah kondensasi. Jadi ini adalah penapis air. Dari mana? Daripada permukaan atmosfera, di mana titisan wap air akan menjadi titisan air. Kemudian titisan air ini kita akan kumpulkan dalam tangki dan akan digunakan. Di mana datangnya titisan air ini adalah melalui proses kondensasi. Okay, last sekali. Pernahkah anda melawat atau mandi-manda di kolam air panas? Okay. Air panas ni maksudnya kalau kamu pernah mandi, kamu akan rasa air tu panas. Bukannya melalui proses pendidih. Tetapi dalam soalan ni dah cakap tentang air kolam itu dipanaskan daripada, kita gariskan, daripada haba. Okey. Dan daripada haba tu datang daripada mana? Daripada bumi secara semula jadi. Apa yang kamu panaskan? Air. So air ni adalah hidro. Okey, daripada haba ni adalah terma. Okey, secara semula jadi. Jadi prosesnya adalah proses hidroterma. Jadi saya harap kamu faham kenapa kamu dapat markah yang rendah. Okey, dan soalan yang paling penting kamu kena faham apa itu penurasan. Penurasan adalah satu kaedah yang dapat menapis bahan terapai ataupun mendakan, tetapi masih lagi ada mikroorganisme dan masih ada nutrien dan perlu dididihkan untuk selamat untuk diminum. Kemudian kita letakkan sebuah arang di dalam penurasan itu adalah untuk menapis bau. Okey, sebab kita guna air tanah tadi, jadi kita kena gunakan sebuah arang supaya air itu tidak menjadi dan tidak berbau tanah. Okey, dan seterusnya air ni akan berkait rapat dengan tingkatan 2. Selalunya tingkatan 2 kita akan guna kaedah merangkap wap air tadi. Okey, traps tadi, dan biasanya soalan itu akan melibatkan proses kondensasi dan kaitkan lagi dengan bab 9 iaitu proses hidroterma, selalunya tentang kolam air panas. Contohnya adalah di Jasin Negeri Sembilan. Kamu kena tahu satu tempat tentang air kolam air panas ni ya. Okey, itu saja daripada saya. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.